A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar, Coach? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya ingin membuka majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, dapat lagi kita bertemu lagi pada minggu yang seterusnya, pada 14 hari bulan 5 tahun 2024 dalam siri kuliah online melalui anjuran daripada grup Telegram Rawatan Islam. So alhamdulillah, kuliah ni kita maintain setiap hari Selasa, setiap minggu, daripada pukul 9.30, pukul 9.30 hingga pukul 11. So semoga sedikit perkongsian daripada saya ataupun Ustaz Sinar akan menjadi panduan kepada peserta-peserta kuliah dan juga pesakit-pesakit di luar sana lah. Okey, tanpa saya membuang masa, saya dengan ini berbesar hati menyerahkan majlis ini kepada rakan saya, sahabat saya, Ustaz Sinar, untuk meneruskan sesi kuliah yang bahagian pertama, iaitu cara peruqyah menghadapi pesakit kerasukan, iaitu sesi pertama, dan insya-Allah sesi kedua ni bergantung kepada situasi. Jika ada kesempatan, saya akan memberikan pengenalan ruqyah insya-Allah, dan akan dijangka tamat sebelum pukul 11 sebab pada malam ini saya ada pesakit pukul 11 malam. So selepas selesai pada sesi kuliah ni, saya akan bergegas ke pusat rawatan untuk ada rawatan pada malam ni. So insya-Allah kuliah pada malam ni saya cuba untuk tamatkan lebih kurang pada pukul 10.45 ya Ustaz Sinar, sebab saya nak ke pusat rawatan pula lepas tu. Okey. So slot saya tu tak ada masalah. Jika slot saya mungkin akan ambil soal jawab saja. Seperti biasa, saya akan sebagai moderator sahaja. So tanpa saya membuang masa, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar. Terima kasih, Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Majlis ilmu, kalau menurut hadis dan kata-kata ulama, akan dihadiri oleh para malaikat, dan malaikat akan mendoakan orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Tidak kira sama ada orang yang khusyuk mendengar atau tidak, asal dia hadir di majlis ilmu, dia juga mendapat keberkatan. Jadi bersyukur kita dengan ahli-ahli yang hadir, peserta yang hadir untuk kuliah pada malam ini. Okey, saya akan teruskan dengan membuka slide. Okey, pada malam ini kita akan mengupas tajuk berkenaan cara peruqyah menghadapi pesakit kerasukan. Saya ingin menyampaikan satu kuliah yang baru akan datang, tapi ada kaitan dengan tajuk kita pada malam ni. Maka saya dahulukan dulu tajuk ini, walaupun isi kandungannya sebahagian kita telah persembahkan pada kuliah-kuliah yang lalu, tapi untuk kuliah akan datang agar lebih cepat faham dan tidak keliru, maka kita buat satu mukadimah untuk malam ini, kuliah
berkenaan cara pesakit, cara peruqyah menghadapi pesakit kerasukan. Nanti di penghujung kuliah ini nanti saya akan maklumkan ataupun dari pertengahan kuliah ini apakah kuliah yang akan datang yang berkaitan dengan tajuk ini. Dan tajuk kita ini sebenarnya adalah perkembangan daripada tajuk cara meruqyah 3 tahap yang pernah saya terangkan dahulu. Sesiapa yang ada miss kelas yang tidak hadir pada kuliah yang lalu, bolehlah mengikuti kuliah berkaitan meruqyah 3 tahap dengan pergi ke channel YouTube Coach Kamarul Azli Miftahus Salam di YouTube. Boleh cek di sana. Okey. Kita buka kuliah kita ini dengan pendahuluan. Biasanya apabila peruqyah, meruqyah pesakit, ada 3 perkara yang akan berlaku kebiasaannya. Iaitu pesakit tidak menunjukkan apa-apa reaksi, dia selamba je, atau pesakit ada reaksi dalaman. Zahirnya kita tidak nampak, tapi pesakit ada reaksi dalaman seperti dia rasa sakit kepala, dia rasa tubuh seperti dicucuk jarum dan sebagainya. Kita tidak nampak. Hanya selepas kita meruqyah, mungkin baru kita diberitahu oleh pesakit apa yang dia rasakan. Kadang-kala kita telah pun balik dari rumah pesakit, baru keluarga pesakit mesej kita mengatakan pesakit ada mengalami reaksi. Dia merasa berdebar-debar, rasa takut. Tapi waktu kita meruqyah dan sebaik habis meruqyah, tidak pula diberitahu. Walaupun kita dah bagi tahu pada permulaan sebelum memulakan ruqyah untuk beritahu perawat sekiranya pesakit ada mengalami reaksi. Sebab penting kita nak menjaga keselamatan pesakit. Kalau pesakit rasa seperti bunyi yang kuat yang dia tak boleh tahan, dia rasa nak pecah kepala kerana rasa tekanan di kepalanya sakit, maka kita mungkin boleh berhenti membaca ruqyah untuk membolehkan pesakit berehat. Tapi ada pesakit dia tidak beritahu. Hanya setelah kita keluar dari rumah pesakit, baru dia bagi tahu keluarga dia dan keluarga kita, dia mesej kepada kita. Memberitahu. Okey, seterusnya yang ketiga, kita yang meruqyah hanya nampak reaksi kecil pada pesakit. Seperti jari-jari pesakit bergerak sendiri, atau pesakit muntah dan sebagainya. Yang keempat, pesakit kerasukan penuh dan jin di dalam tubuh pesakit mula bereaksi. Dan yang keempat inilah adalah tumpuan pada kuliah kita pada malam ini. Iaitu kita akan menerangkan tentang secara umum cara peruqyah menghadapi pesakitan kerasukan penuh. Ada beberapa pendekatan peruqyah apabila membaca ruqyah lalu pesakit kerasukan. Antaranya pendekatan yang pertama, peruqyah terus membaca ruqyah sehingga selesai. Membaca set ayat-ayat ruqyah. Peruqyah baca Al-Fatihah sehinggalah ke surah An-Nas. Peruqyah tidak akan berdialog dengan jin yang merasuk. Dan ada pula peruqyah, dia baca ayat-ayat ruqyah, Al-Fatihah, ayat kursi, dan apabila pesakit kerasukan, maka peruqyah itu akan berhenti seketika.
untuk memberi nasihat dan amaran kepada jin. Contohnya memberi amaran jin untuk keluar, memberi peringatan kepada jin agar bertobat dan keluar daripada tubuh pesakit. Tapi peruqyah tidak akan berbual dengan jin. Peruqyah itu tidak akan layan perbualan jin, peruqyah tidak akan layan soalan-soalan yang dikemukakan oleh jin. Peruqyah akan baca sekejap, berhenti, bagi nasihat, bagi amaran. Peruqyah baca beberapa ayat, peruqyah mungkin akan berkata, "Ya masyarul jin, keluarlah daripada tubuh pesakit ini. Pesakit ini tidak ingin anda mendampingi pesakit ini. Keluarlah kerana taat kepada perintah Allah." Contohnya. Yang ketiga, peruqyah berhenti seketika lalu berdialog dengan jin. Maka tumpuan kita kepada yang ketiga, kuliah kita tertumpu kepada peruqyah yang berhenti seketika untuk berdialog dengan jin. Boleh pilih mana-mana sahaja yang pendekatan yang kita inginkan berdasarkan pengalaman kita, keselesaan kita. Boleh pilih yang cara pertama, cara kedua, atau cara ketiga. Cuma pada malam ini kita akan tumpukan pendengaran pada cara ketiga. Untuk cara pertama dan kedua ini, apabila kita tidak ingin berdialog dengan jin, pesakit kerasukan, kita baca ayat ruqyah pesakit kerasukan. Mungkin itu pesakit yang kita tidak kenal, mungkin itu pesakit istri kita, anak kita, adik kita, dia kerasukan. Cuma yang kita ingat, apabila kita baca ayat ruqyah dari Al-Fatihah sehingga surah An-Nas, lepas itu kita tidak lagi ingin membaca apa-apa ayat Quran, tetapi pesakit masih kerasukan, maka perlulah kita ada pengetahuan dan kemahiran dan apa yang perlu dibuat, yaitu menyadarkan pesakit. Dan ada teknik-teknik menyadarkan pesakit yang pernah diajar sebelum ini. Dan juga kita perlu ingat, menyadarkan pesakit dengan teknik-teknik tertentu, sedangkan jin masih belum mau keluar, masih merasuk pesakit, maka teknik itu hanya akan menyebabkan pesakit sedar. Tetapi jin belum tentu dia keluar sepenuhnya dari tubuh pesakit. Pesakit itu perlu lagi diruqyah akan datang. Cuma untuk kita menamatkan sesi rawatan, takkanlah kita biar pesakit kerasukan, kita balik rumah. Perlulah pesakit sedar. Jadi ada teknik-teknik menyedarkan yang tidak akan diterangkan malam ini. Boleh search atau cari di channel YouTube Coach Kamarul dan boleh lihat kuliah-kuliah yang lalu yang membincangkan perkara ini. Sekarang kita tumpukan kepada keadaan peruqyah berdialog dengan jin. Oke, seterusnya. Yang selalu jadi persoalan, jadi perbincangan, jadi perdebatan, ejek-mengejek, salah mempersalahkan adalah persoalan adakah dibenarkan berdialog dengan jin. Apakah hukumnya? Harus? Haram? Jadi saya ingin jelaskan di sini bahawa terdapat perbezaan pendapat ulama, khilaf berkenaan hal ini. Terutama di kalangan ulama yang juga pandai meruqyah. Ada ulama yang membolehkan berdialog dengan jin. Boleh, dia tidak dilarang. Sama ada pandai berdialog atau tidak, itu perkara lain. Sepatutnya berpengalaman lah. Kalau tidak berpengalaman, mungkin dialog jadi bermasalah, meleret-leret. Tapi hukumnya, bolehkah? Haram? Dilarangkah? Jadi ulama ada yang mengatakan boleh, yaitu antara ulama yang mengatakan boleh, antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah pengasas mazhab Hambali.
mazhab Hambali ini banyak diikuti di negara-negara Timur Tengah. Dan antara lagi yang membenarkan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan juga termasuklah Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini dulu adalah mufti Arab Saudi. Dia amat keras dengan kelakuan perbuatan-perbuatan yang bercanggah dengan, bukan bercanggah lah, yang tidak ada dalam hadis, yang dia akan anggap bid'ah. Dia akan anggap bid'ah, dia akan marah. Walaupun dia strict dari segi sudut pandangan bid'ah, tidak bid'ah, tetapi berkenaan dialog dengan jin, Syekh bin Baz pun membolehkan, boleh berdialog dengan jin. Sebab memang ulama mengakui jin ini wujud. Tinggal saja kalau sakit gangguan jin ini, boleh kita berdialog dengan jin. Jadi Syekh bin Baz juga mengatakan boleh. Dan antaranya lagi ulama yang juga seorang peruqyah berpengalaman yang banyak menulis buku, termasuk buku berkenaan ruqyah. Ia adalah Syekh Wahid Abdul Salam Bali, peruqyah dari Mesir. Dia adalah juga guru kepada Ustaz Sarhan Syafi'i dan juga guru kepada adik Ustaz Sarhan bernama Ustaz Samsuri Syafi'i. Dan juga yang mengatakan membolehkan, yaitu salah seorang guru ruqyah saya yang pernah datang ke Sabah mengajar ilmu ruqyah, yang bernama Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Ma'ani. Dia membolehkan, tetapi dia tidak menggalakkan. Tidak ada yang kata haram, boleh tapi tidak menggalakkan. Manakala ulama yang melarang berdialog dengan jin pula, salah satunya ulama yang sangat terkenal di kalangan kalau perbahasan bid'ah ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dia ulama salafi. Dia pernah mengatakan, saya tidak mengetahui dalil syarak yang menjadi dasar bahawa jin boleh berbicara melalui lisan manusia. Dia kata dia tidak tahu ada dalil. Dia tidak jumpa ada dalil yang menjadi dasar bahawa jin boleh berbicara melalui lisan manusia. Sama ada kita setuju atau tidak setuju dengan pandangan-pandangan ulama ni, itu terpulang kepada kita. Kalau ada di antara kita memang pelajar ilmu pengajian Islam, lulusan dari Universiti Al-Azhar, mungkin kita lebih tahu banyak dalil-dalil, kita lebih tahu mana satu pandangan yang lebih kuat. Jadi tidak salah kalau kita berpegang kepada satu pandangan, satu pendapat dan tidak pula bersetuju dengan pendapat lain, terpulang. Sebab dia memang ada perbezaan pendapat ulama sendiri. Jadi antara ulama lain yang melarang juga berdialog dengan jin adalah juga seorang peruqyah, ulama berpengaruh dan peruqyah bernama Syekh Abdullah As-Sadan. Jadi ada dua pandangan dan saya bagi contoh ulama-ulama yang bersetuju, ulama-ulama yang tidak bersetuju. Dan saya petik, ini satu kata-kata dalam buku guru saya, Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Ma'ni. Dia berkata, jelaslah bahawa dialog dengan jin yang merasuk pesakit itu boleh sekiranya ada maslahat syar'i yang boleh dicapai. Tentu sahaja dalam dialog itu tidak membahas hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Boleh rujuk kata-kata beliau ini dalam kitabnya bertajuk
ruqyah syariah, panduan syarak dan batasan-batasannya. Ada diterbitkan di Indonesia. Dulu pernah dijual di Malaysia. Dan saya berpegang kepada pandangan ini, yaitu boleh berdialog, tapi perlulah ada tujuan. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Al-Bara, sekiranya ada maslahat syar'i yang boleh dicapai. Maslahat syar'i ini maksudnya ada tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh syarak, syariah, syarak. Contohnya kita ingin berdakwah kepada jin. Kita ingin jin itu keluar daripada tubuh pesakit dengan cara sukarela berbanding dengan cara paksaan. Jadi kadang kita ingin berdakwah dan katakanlah jin itu mengatakan dia non-muslim, bukan Islam. Jadi kita mungkin berdakwah dia untuk dia masuk Islam agar dia mati dalam iman. Dan lebih mudah jin apabila dia masuk Islam, bertobat, dia keluar secara sukarela dari tubuh pesakit, pesakit akan sembuh sepenuhnya. Sebab jin itu kalau ikhlas dia tidak akan datang semula. Kalaupun pesakit sakit juga kemudian hari mungkin daripada gangguan jin lain atau daripada penyakit lain seperti ain. Jadi adalah lebih baik kalau kita dapat berdakwah kepada jin. Dan cara berdakwah itu daripada antaranya dari dialog. Kita beri nasihat. Jadi boleh berdialog. Dan kata Syekh Abdul Bara, tentu saja dalam dialog itu tidak membahas hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tidak boleh berdialog secara berleret-leret. Bila sakit kerasukan gaya seperti Pontianak, tak perlulah kita tanya, ada ke ni Kak Pon, Pak Kak Pontianak kah? Dari mana Kak Pontianak? Tinggal di mana? Di bawah pokok besar tepi rumah kah? Kalau orang Sabah cakap siring jalan kah? Kak Pontianak dah kahwin kah belum? Masih cik kah atau dah puan? Kak Pontianak buat apa sekarang? Tak perlulah. Kalau nak tanya beragama apa, mungkin boleh. Beragama apa? Dia kata mungkin dia kata Islam, mungkin dia kata dia agama bukan Islam, Hindu kah, Buddha dan sebagainya. Tujuan kita untuk berdakwah. Jadi kena faham hal-hal yang selaras tidak bercanggah dengan syariat. Kita berdialog seperti berdakwah. Kalau soalan-soalan yang tidak manfaat, tinggal di mana, bilakah Imam Mahdi akan datang, bila kiamat akan berlaku, adakah 5 tahun akan datang kiamat akan berlaku, itu tak perlu. Buang masa. Dan kalau kita tengok ada peruqyah sensasi, sebenarnya mereka bukan peruqyah syariah, bukan peruqyah syar'i. Yang orang Islam merawat dengan cara Islam juga, ada baca Quran, tapi dia campur-campur juga dengan ilmu-ilmu lain yang meragukan. Ini yang suka sensasi di YouTube, berdialog dengan jin, macam-macam dia tanya jin tu. Dan mereka percaya apa yang jin jawab. Sedangkan jin ni banyak berbohong. Bagaimana cara menjawab berdialog dengan jin secara terperinci, macam mana dia berbohongkah tidak, kita agak dia berbohongkah tidak, ini tidak dapat disampaikan dalam waktu yang singkat ni. Ini perlulah ikut kursus secara berdepan, mungkin barulah diterangkan, atau berkumpul-kumpul peruqyah senior dengan peruqyah junior, mungkin boleh tanya kepada peruqyah senior, mungkin di kedai kopi, kupi-kupi atau ngeteh, ataupun sama-sama ramai-ramai berkumpulan, berjemaah, merawat, lepas tu sudah merawat, buat postmortem, bincang, mungkin dapatlah tips-tips, panduan-panduan dari peruqyah sini, macam mana menghadapi dengan lebih terperinci. Hari ini kita bincang panduan-panduan umum. Seterusnya, ini adalah beberapa panduan ringkas, iaitu
apabila peruqyah perlu berdialog dengan jin merasuk, katakan suami itu kan dia meruqyah istri dia kerasukan. Dah habis dah baca ayat-ayat ruqyah dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dia sambung lagi baca doa-doa ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim, auzubillahi tammati min syarri ma khalaq dan sebagainya. Tapi istri dia tidak kerasukan. Jadi apa dia, takkanlah dia tidak nak berdialog dengan isteri yang kerasukan tu. Takkan dia kata, okey, isteri yang kerasukan, saya nak naik bilik atas, nak tidur. Kamu pedulilah di situ di ruang tamu kerasukan. Tetap juga sama ada dia tahu teknik nak menjedarkan isteri dia atau dia mau tak mahu dia kena berdialog dengan jin tu, suruh jin tu keluar. Cuma dia akan frustrated lah kalau dia tidak ada kemahiran, kurang pengalaman, dah setengah jam, 1 jam, 2 jam, jin tu tak keluar-keluar juga. Jin tu mengolok-olok dia baca ayat kursi, jin tu pun ikut baca ayat kursi. Bila dah begitu, sedarlah tahu bahawa mungkin diri belum berupaya untuk rawat isteri secara menyeluruh. Masih boleh rawat sedikit-sedikit, tapi perlu juga bantuan peruqyah. Mungkin keesokan harinya, minggu depan, cari peruqyah untuk bantulah merawat. Tapi kalau suami dah berpengalaman, boleh rawat. Terutama kalau yang pesakit tidak kerasukan, mudahlah. Cuma reaksi-reaksi kecil, reaksi muntah. Tapi yang kerasukan, kalau dah cuba-cuba juga, dah selalu ikut kursus, seminar atau kuliah online ini, rasa-rasa boleh, tapi lepas tu masih lagi kurang pengalaman, isteri yang dibacakan ruqyah tu tak jua sedar-sedar dan tak ada idea lagi apa nak bercakap dengan jin tu, mungkin perlulah panggil Coach Kamarul atau pergi ke pusat rawatan Coach Kamarul, panggil Ustaz Ahmad Ahmad Salihin ke rumah atau kita pergi ke pusat rawatan mereka gitu. Dan sebab dengan kita pergi ke pusat rawatan, kita minta rawat peruqyah berpengalaman, kita perhatikan macam mana dia rawat, kita belajar daripada teknik-teknik dia gunakan. Kita belajar, bukan semata-mata kita bawa isteri ke contoh yang sakit ke pada mereka, tapi kita perhatikan. Apabila kita juga belajar ilmu ruqyah, cuma belum berapa mahir, baru yellow belt. Jadi bawalah dirawat isteri ke anak kepada peruqyah yang mungkin seumpama tali pinggang hitam. Kalau dalam ilmu mempertahankan diri, tapi kita perhatikan. Jadi itu antara yang kita perlu ingat. Oke, jadi panduannya saya berikan secara ringkas. Pertama, apabila berdialog atau bercakap dengan jin, dialog tu perlulah difokuskan sesuai keperluan yang dibenarkan oleh syariat. Seperti yang diperingatkan oleh Syekh Abu Al-Bara. Dialog tersebut iaitu soal jawab itu dengan jin merasuk dibatasi sesuai tujuan terapi. Ingat, dibatasi. Ingat ada batasan. Bukan bercerita semua perkara. Bukan tanya, kamu jin sihir? Siapa hantar kamu sihir? Memang ada peruqyah, dia kadang-kadang berkata begitu. Tapi peruqyah berpengalaman, dia berkata begitu, dia bukan nak sangat jawapan tu. Sebab dia tahu kalau dia itu jin mengatakan dia datang kena sihir, dia dihantar oleh si fulan bin si fulan, belum tentu betul. Tetapi ada tujuan dari dialog-dialog begitu. Sebab tujuan dia mungkin mukadimah untuk dia berdakwah pada jin tersebut. Jadi yang penting tujuan dia dan batas dia. Jangan tanya
Kalau kaki biasanya peruqyah tidaklah kaki beli nomor ekor 4 digit. Tapi janganlah nanti peruqyah pergi merawat pesakit kerasukan, terus keluarga pesakit kata, Ustaz tolong tanya minggu ni nomor cabutan bertuah 4 digit spot toto apa akan keluar, Magnum apa nombor first prize. Janganlah tanya, itu kan haram, judi. Walaupun saya bagi contoh-contoh begini agak lucu, tapi boleh itu berlaku, tidaklah tanya nombor rekod, tapi boleh ditanya tuh benda-benda yang tak perlu ditanya, tidak relevan, yang remeh-temeh. Tanya jin tu bangsa apa, bunian kah, bukan bunian kah, jin tu ada sayap kah, tak ada sayap kah, jin tu dari Malaysia kah, dari Indonesia kah, jin tu sihir kah, siapa hantar. Ya kadang-kadang tanya juga, jin sihir kah? Kalau dia kata iya, saya tak adalah bertanya siapa hantar. Walaupun ada tu jin beria-ria sangat nak bagi tahu. Saya tidak akan tanya. Tuh, ada tu pula perawat bertanya, jin apa, tanyalah apa sebab jin masuk. Dia nak, kalau 1 jam belum dibagi jawapan, dia nak juga tahu kenapa jin tu masuk. Kalau jin tu kata dia disihir, dia nak juga tahu siapa menghantar sihir. Walaupun sudah 1 jam, 2 jam berdialog. Mereka tak perlu. Tujuan kita pesakit sembuh. Kalaupun tak sembuh hari itu, pesakit sedar. Jin tu keluar dari tubuh pesakit. Itulah tujuan utama. Bukan nak berdialog, bukan nak berkenalan dengan Cik Pontianak, dengan mambang kuning, mambang biru. Jadi itu kita kena faham, ada dialog, ada batasan. Bukan saja tanya. Sebab jin ini dia pandai ilmu psikologi. Dia tahu kita suka dengan cerita-cerita sensasi, mulailah dia cerita. Dia ni jin dari UFO. Ada kapal terbang UFO tu sebenarnya adalah kapal terbang jin. Tu dia ceritalah dia dihantar oleh Dajjal. Sebenarnya Dajjal dah muncul. Sebab dia nampak kita seronok dengan cerita-cerita begitu. Jadi nanti kita hanyutlah dengan cerita gitu, dibuai dengan cerita-cerita gitu, kita lupa apa motif utama yang kita berada di rumah pesakit itu, yaitu untuk merawat, meruqyah. Itu kena ingat. Seterusnya secara ringkas, kita kena gunakan pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah ni dia berkait juga dengan yang tertulis tu nombor 4, gunakan kaedah targhib dan tarhib. Kalau kita tidak tahu pendekatan dakwah macam mana, jawapannya lebih khusus targhib dan tarhib. Kalau ada lagi soalan, apa itu targhib, apa itu tarhib? Silalah ikuti kuliah-kuliah yang lalu. Kalau miss, boleh tengok di YouTube channel Coach Kamarun Azli. Ada diterangkan dalam banyak-banyak kuliah tu, ada tuh diterangkan apa itu targhib, apa itu tarhib. Saya tidak akan terang uraikan di sini. Di sini hari ini kita secara ringkas sahaja. Mungkin lebih banyak akan berlaku soal jawab. Dan ketiga tu, kita perlu fokus menjelaskan akidah yang lurus. Ini berkaitan dengan dakwah jugalah. Kita nasihat, kita ajar akidah yang lurus dan benar dengan penjelasan yang ringkas tetapi kukuh. Dan nasihat yang lemah lembut sehingga menyentuh hati jin tersebut. Dan pernah berlaku pengalaman saya, jin menangis. Jin tu merasuk seorang lelaki. Lelaki ini yang cekal, tabah. Saya tengok lelaki ini tak pernah lah menangis kalau depan orang ramai. Tapi waktu tu dia kerasukan, air mata bercucuran, jin menangis. Dan dia bagi tahu saya, dia bukan menangis kerana kesakitan ke apa. Memanglah sebelum itu dibaca ayat kursi ada kesakitan juga lah. Tetapi dia menangis sebab dia katakan kepada saya, betul tak tahu, wallahu a'lam. Tapi dia katakan kepada saya, selama ini perawat yang merawat
Asyik bawa mereka, dan dia adalah ketua jin, dia banyak pengikut. Bawa mereka bergaduh, berlawan, bercabar mencabar. Dia kata dia kan ada kumpulan jin yang memang biasa berperang, berlawan, berperang di dunia mereka, berpanah, jin membunuh jin, merampas harta jin, mungkin something di dunia jin lah. Dia kata, jadi kalau manusia lagi datang merawat Quran, tapi bawa bercabar, berlawan. Dan saya pun pikir, kalau manusia ini bawa berlawan, kalau jin ini dia ada panah di alam gaib, dia panah atau dia lantak paku di alam gaib di kepala kita boleh nampak. Bagaimana kita nak mengelak dari dipanah. Jadi itulah dia kata sih macam. Tapi bila dia terharu sebab saya mengajak dia mengenali Allah, mengajak dia kepada agama yang benar. Dia kata dia agama Islam, tapi dia tidak ikut ajaran agama Islam. Mungkin Islam pada dari lahir, tapi dia tidak kenal mungkin Islam tu yang untuk diamalkan. Mungkin begitu. So ada kan juga di negara luar negara tu dia Islam tapi tidak mengamalkan Islam, bertatu lah, minum arak lah dan sebagainya. Jadi dia menangis, lepas tu dia kata dia insaf, dia ingin bertaubat, dia ingin mengucap kembali kalimat syahadah. Dia tanya lagi saya, adakah Allah ampunkan dosa dia? Begitu banyak kejahatan dia buat dengan pengikut-pengikutnya. Dia ni panglima jin. Bunuh jin sana, bunuh jin dengan jin ada kabilah. Mereka berbunuhan. Lepas tu bila siapa yang menang akan rampas harta kaum jin yang mereka serang, bunuh. Saya kata Allah Maha Pengampun dan Pengasih. Sebesar manapun dosa makhluk, kalau bertaubat, lagilah dia menangis bercucuran air mata. Lepas tu dia kata dia akan keluar bersama, dan saya tanya, yang pengikut dia macam mana? Keluar. Dia kata keluar, sebab dia kata kalau ketua kata keluar, pengikut juga akan ikut keluar. Sebab kalau siapa kumpulan jin ni dia tidak ikut, maka dia tidak lagi bersama kabilah jin tu. Dia kena dia kena pergi ke kumpulan lain. Betul tak betul, itu bukan yang persoalan utama, itu bukan penting. Betul tak betul, dia satu pengalaman. Itu berlaku kepada perukia-perukia tertentu, tapi daripada pengalaman itu kita jadikan teladan dan sepadan. Tidak semestinya kita akan percaya, mungkin juga bohong. Nah, yang penting apa berlaku lepas ruqyah, sesi pertama, sesi kedua, pesakit sembuh. Dan kalau yang kita inginkan sembuh sepenuhnya. Dan alhamdulillah yang pesakit itu dia sembuh. Jin itu mungkin benarlah dia masuk Islam dan dia bertaubat sebab dia tidak pernah lagi sakit dan kerasukan jin yang sama itu. Malah pesakit itu sudah jadi peruqyah. Peruqyah yang berpengalaman. Dan tidak ramai tahu bahwa dia dulu adalah pesakit, dia pernah saya bacakan ruqyah, dia pernah kerasukan. Jadi itu sharing sebahagian cerita tentang ruqyah dan berdialog dengan jin. Dan juga kenapa saya ceritakan tentang perkara ini yang tajuk malam ini, sebab mungkin selepas ini, tak pastilah sama ada minggu depan atau minggu-minggu akan datang, saya akan cerita pula kisah-kisah benar pengalaman peruqyah meruqyah pesakit dan pesakit kerasukan. Saya akan ambil cerita-cerita terpilih untuk disampaikan. Ada mungkin cerita daripada peruqyah yang memang terkenal, ulama terkenal dan penulis-penulis seperti Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dan juga saya akan juga ceritakan kisah pribadi saya, kisah saya sendiri. Cuma tajuk-tajuk terpilih. Kalau nak cerita semua kisah-kisah pengalaman ini memang mungkin 1, 2, 3, 4 jam pun tak cukup. Jadi akan ada kisah-kisah terpilih dan mungkin akan bersambung ke satu kuliah, beberapa cerita. Nanti kuliah akan datang lagi, sesi akan datang akan ada lagi cerita pengalaman-pengalaman. Tujuan dia untuk bagi motivasi orang untuk minat belajar ruqyah,
motivasi kepada pesakit bahwa seseorang itu boleh sembuh walaupun dia diganggu oleh jin yang ganas atau sihir dan sebagainya. Dan juga bagi pengalaman, berkongsi pengalaman kepada peminat-peminat ruqyah atau orang yang baru berkecimpung dalam dunia ruqyah tapi belum banyak pengalaman sendiri bergelut dalam alam ruqyah ni, berjumpa dengan berbagai jenis jin ifrit dan sebagainya. Jadi dengan dengar cerita daripada orang yang berpengalaman, jadi dia boleh jadikan teladan dan sepadan, boleh jadikan panduan. Kalau satu hari dia ruqyah, katakan isteri dia ke adik dia jumpa situasi jin keras yang dia tidak boleh elak untuk berdialog, jadi dia ada panduan. Jadi itu tujuan dia. Bukan sekadar mau cerita-cerita nak bangga diri, cerita-cerita macam cerita wayang, nak sekadar cerita. Tetapi kita ambil pengajaran daripada cerita-cerita kisah benar tersebut. Jadi inilah yang panduan umum yang saya jelaskan apabila peruqyah perlu berdialog dengan jin merasuk. Boleh rujuk tentang dakwah ni, berkata lembut, boleh rujuk surah An-Nahl ayat 125, surah Ali Imran ayat 159, boleh baca lah di kitab Al-Quran dan terjemahannya. Jadi saya pergi ke seterusnya. Apa yang tidak patut dilakukan oleh peruqyah. Sebelum saya uraikan atau terangkan perkara ini, satu saya ingin ingatkan lagi, tidak ada yang bertulis ni. Seperti yang mula-mula tadi saya katakan, ada berbagai cara peruqyah. Ada peruqyah dia baca ayat ruqyah saja tanpa dialog. Ada baca ayat ruqyah dan beri nasihat, diselang-seling dengan nasihat dan amaran. Ada peruqyah berdialog. Mana-mana boleh guna pakai cara, kaedah, pendekatan. Tetapi lihat kesesuaian lah. Kalau mungkin katakan kita ni seorang perawat peruqyah ataupun baru juga lah berkecimpung, tapi ada dah terkenal lah, adalah jiran-jiran akan kerja dah tahu. Macam baru-baru ni saya bila saya merawat satu ni, lepas ni daripada saya rawat ni satu, dia bila dia ahli keluarga dia nak cari perawat, dia beritahu, oh ni pandai. Saya dihubungi baru-baru hari Sabtu yang lalu ni, tapi merawat. Pasal dia mencari perawat, sebab dia mencari perawat dan ada keluarga mereka yang saya pernah rawat yang beritahu saya. Jadi begitu, bila sudah semakin tersebar, kita pun belum berapa pengalaman pun mungkin dipanggil. Jadi kita kena sesuai lah. Kalau kita dipanggil ke rumah pesakit, kita merawat seorang pesakit, mungkin sesuai lah kita berdialog. Dan kita memang tidak terkejar masa. Waktu tu contohnya hari Ahad, Sabtu kan, contohnya begitu, yang cuti awam, kita pun memang tidak ada urusan lain. Mungkin kita boleh berdialog, sebab berdialog ni ada masanya mengambil masa sejam, 2 jam, 3 jam. Berdasarkan pengalaman, macam mana kita handle situasi. Jadi, mungkin sesuai. Ataupun suami meruqyah isteri di rumah mereka sendiri. Jadi dia mungkin perlulah berdialog atau boleh berdialog sebab takkanlah nak biarkan isteri dia begitu kerasukan. Tapi kalau kita ruqyah massal, katakan orang pergi pusat rawatan dan yang perlu dirawat ramai orang sekaligus, tentu tidak akan sesuai berdialog. Ataupun kalau ada kursus ruqyah dibuat, di penghujung kursus ruqyah itu di dewan penceramah akan baca ayat ruqyah, dia akan dibantulah dengan beberapa pembantu untuk mengawal situasi kalau ada orang kerasukan. Maka waktu itu tidak sesuai untuk berdialog. Paling-paling sesuai pun bagi nasihat kepada jin yang merasuk, bagi amaran, suruh keluar. Kalau tidak keluar, jin itu akan rasa terazab oleh bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran dan didakwa jin untuk masuk Islam. Ringkas, tidak akan ada soal jawab. Bagian apa tu sambung balik baca Al-Quran.
Memang tidak akan ada nak berdialog kalau ramai dia rawat, lepas tu ramai yang kerasukan. Jadi kena ikut keadaan, kena bijak mengikutkan keadaan mana yang sesuai. Itu peringatan saya. Oke, seterusnya kita masuk kepada apa yang tertera di screen, itu apa yang tidak patut dilakukan oleh peruqyah. Antaranya, pertama, berbual-bual kosong yang tidak mencapai tujuan terapi ruqyah. Saya ringkaskan. Kedua, jangan mengolok-ngolok. Kalau cakap sabar, mengolok-ngolok ataupun mengejek-ngejek dan merendahkan bangsa jin. Katakan seorang tu kerasukan dan jin tu mengatakan dia adalah raja jin atau dia adalah panglima jin atau penghulu jin. Terus kita hina dia. Kamu ni raja, raja, cium tapak kaki saya lah. Kalau saya tampar kamu sekali, sengsara kamu, teruk. Ada kawan saya, dia bergurau dengan keluarga pesakit, nanti saya tampar tu jin. Lepas tu esok dia demam. Mungkin dia kena tampar jin, dia tak nampak. Jin boleh nampak kita tak nampak jin. Jadi jangan menghina, merendah-rendahkan bangsa jin. Bayangkanlah, kita manusia, kita ada raja, kita ada sultan, kita ada agung. Kita nak agung kita, nak raja kita dihina, kita nak bangsa lain, negara lain menghina raja kita, agung kita, tak, kita marah. Agung akan marah, kalau dipermalukan, kita rakyat pun akan marah. Begitu juga. Kalau raja jin ini dihina, dia punya pengikut, dia punya rakyat, tentu akan marah. Jadi bolehkah kita merawat pesakit? Ada harapan ke pesakit sembuh? Kalau kita punya alat tujuh dah terlari, sepatutnya kita meruqyah, memohon Allah menyembuhkan pesakit. Apa berlaku? Kita bergaduh. Kita cabar-mencabar, berperang dengan jin. Tak pandai selesailah, tu kisah dia jadi lain. Nak berperang dengan jin, nak bergaduh. Sedangkan nak rawat pesakit dan nak sembuh. Bayangkanlah kalau kita cakap dengan lemah lembut, tegas, bukanlah lemah gemalai. Lemah lembut, tidak kasar, tidak mencarut, tetapi tegas. Jin kagum dengan dakwah kita, jin masuk Islam. Kalau dia raja jin masuk Islam, pengikut dia akan masuk Islam. Lihat sejarah Melaka, para meswara masuk Islam, pengikut dia pun masuk Islam. Bila jin masuk Islam dan pengikut dia pun tengok, oh orang ni peruqyah ni dia hormat, bukan hormat takut, bukan hormat takzim, tetapi hormat sebagai makhluk sesama makhluk. Dia berpangkat raja, kita berdakwah dengan cara memberikan hujah-hujah. Begitu, dan raja mereka pun kagum dengan hujah kita, dia masuk Islam. Dia masuk Islam, pengikut dia pun akan masuk Islam. Kalau mereka keluar dari tubuh pesakit, memang betul, kalau memang betul mereka keluar ikhlas masuk Islam, dia tidak akan datang kembali lagi. Malah saya ada pengalaman, ketua jin, dia kata dia insaf apa, dia ikut mengucap 2 kalimat syahadah di tubuh pesakit yang dia rasuk itulah, dia keluar. Dan pesakit ini banyak diganggu jin, macam-macam, jin sihir, jin saka, jin macam-macam. Jadi bila yang satu jin ini yang ada banyak pengikut, dia bertaubat, dia keluar. Lepas tu sesi-sesi akan datang, saya rawat lagi pesakit itu sebab dia banyak gangguan jin, dia bukan satu. Bila muncul lagi jin tu kata dia pun nak masuk Islam. Kenapa nak masuk Islam? Tak banyak cakap dah, tak payah nak bagi amaran. Dia kata yang jin dulu tu yang saya ajak masuk Islam, dia jadi pendakwa di alam dia ajak masuk Islam, dia berdakwah, dan orang yang jin itu pun dia macam dia dengar dakwaan tu, hujah-hujah tu, dia berkesan di hati dia pun nak masuk Islam. Dan yang jin yang saya ajak masuk Islam yang dulu tu, dia katakan kepada jin yang lagi baru muncul tu yang saya ruqyah di sesi lain, dia kata, pergilah jumpa dengan saya, sebab memang dia mendampingi yang pesakit tu kan, mengucaplah masuk Islam lah,
dengan saya. Maksudnya saya lah yang bimbing dia mengucap 2 kalimat syahadat. Yang jin yang berdakwah tu. Ni. Suruh dia sebab dia mengucap 2 kalimat syahadat, mungkin tujuan dia kalau dia mengucap 2 kalimat syahadat lepas tu dia jin yang nak masuk Islam dia akan keluar, jadi jelas bahawa dia keluar dari tubuh pesakit, dia tidak akan kembali lagi. Apapunlah sebenarnya motif mereka betulkah atau mereka berlakon, yang penting pesakit sembuh, lepas tu jin tu tak datang semula. Dan pengalaman saya dengan cara dakwah, dengan dalil, dengan hujah, lebih senang nak arahkan, suruh jin, bukan kita arahkan, kita bukan rajak arahkan makhluk lain, tapi suruh jin keluar, mempengaruhi jin itu keluar, berbanding dengan kita cabar mencabar. Ada perawat muda bercabar mencabar, dia kata dengan jin yang merasa kau tentang mata saya, mari kita berlawan tentang mata, siapa yang tunduk. Bila pesakit tertunduk, nah kan baru kamu tahu siapa saya. Ada yang begitu, tapi nanti lepas tu nanti sakit juga tuh perawat. Jadi kebanyakan yang bagi saya, pengalaman saya lebih berkesan jin, sebab yang kita dakwah. Bila jin kita dakwah, dia betul-betul insaf, dia betul-betul sukarela nak keluar, dia tak akan datang balik. Berbanding dengan cara dia keluar kerana terpaksa, nanti ada peluang dia datang balik lagi tuh mengganggu pesakit. Jadi ini panduan-panduan dia yang perlu kita ingat. Saya kongsi ilmu dan juga pengalaman. Seterusnya, yang ketiga tu, jangan percaya kata-kata jin yang merasuk. Ini penting dan selalu orang tersilap perkara ini. Yang perlu kita ingat, kita hadapi mereka iaitu jin yang merasuk itu seumpama polis yang telah menangkap penjenayah. Lalu polis itu menyoal siasat penjenayah. Bila polis tangkap satu penjenayah, interrogate, tanya soal jawab, bawa dia pergi balai. Adakah polis terima bulat-bulat kata-kata orang yang disaki itu, suspek? Tak. Kalau dia tanya yang suspek, adakah kamu seorang saya merompak rumah tu? Dia kata iya, belum tentu. Mungkin dia ada beberapa kawan tapi dia tak bagi tahu. Jadi polis tak terima bulat-bulat, oh dia seorang. Kalau polis tu tanya, oh, di mana kamu sembunyikan wang-wang yang telah kamu rompak? Dia kata sana di Gunung Kinabalu. Adakah polis akan terus percaya? Tak, dia akan inspektor, ketua polis, OCPD, dia akan arahkan orang dia pergi ke mana? Ke Gunung Kinabalu, ke hutan, ke mana yang tempat kononnya dikatakan disembunyikanlah wang tersebut. Cek, betulkah apa yang dikatakan oleh penjenayah itu? Dia tidak akan terima bulat-bulat. Begitulah cara pendekatan perawat apabila dia berdialog dengan jin. Bukan dia terima bulat-bulat. Jin kata dia adalah jin Pontianak, terima. Dia kata dia adalah jin jenis gala panjang, terima. Dia kata dia adalah jenis pocong, terima bulat-bulat. Dia kata dia jin diantar oleh sihir, sebab pesakit ini tak lama lagi nak kahwin, dia diantar oleh bekas kekasih dia, sihir dibuat oleh bekas kekasih, percaya bulat-bulat. Tak boleh. Pendekatannya kita seolah bila kita berdialog dengan jin maksud ini seolah-olah macam polis berdialog dengan penjenayah. Kita soal siasat, bukan kita nak terima bulat-bulat. Dan tidaklah 100% juga macam polis, sebab polis dia cuma interrogate soal siasat. Kita nak berdakwah agar dia keluar dari tubuh pesakit secara sukarela. Bukan sekadar soal siasat semata-mata. Jadi itu kita kena ingat. Sebab banyak berlaku pelanggaran perkara yang ketiga ni. Dialog yang meleret-leret, bertanya yang perkara tidak sepatutnya dengan jin. Tanya pesakit, ada kan di media sosial, kononnya perawat ni merawat secara online. Dia tayangkanlah di mana-mana, YouTube ke TikTok, tak tahulah saya di mana. Berdialog lah, dia baca-baca
wanita tu kerasukan, dia berdialog. Dan berdialog tu yang remeh-temeh, yang tidak ada pun kaitan dengan nak perempuan tu sembuh, nak pesakit tu sembuh. Soalan-soalan yang kalau kami peruqyah yang berpengalaman, buang masa bagi kami soalan-soalan begitu. Dan kami kesian dengan pesakit. Pesakit kerasukan kena melayan yang ni soalan-soalan yang tidak bermanfaat kepada dia untuk dia sembuh. Jadi itu kita kena ingat. Dan saya harap siapa yang memang anak murid saya, kalau ada ulang kaji benda-benda begini, jangan kalaulah pernah tersilap, terbuat juga, jangan lagi buat. Jangan lagi buat perkara-perkara yang macam ni, yang panduan yang dilarang dilakukan. Elakkanlah. Sebab keselamatan pesakit, kesihatan pesakit itu yang utama, bukan diri kita nak sok sendiri, nak tunjuk kepada orang kita boleh berdialog dengan jin, kita boleh gertak jin, jin takut dengan kita. Itu bukan motif utama. Kita meruqyah nak pesakit sembuh. Kita memohon kepada Allah agar Allah sembuhkan pesakit. Sekiranya ada jin yang merasuk, kita berdakwah kepada jin itu agar dia keluar secara sukarela. Kalau dia tak keluar sukarela, kita baca ayat-ayat Quran, kita memohon kepada Allah untuk mengazab jin itu agar jin itu secara terpaksa pula keluar. Contohnya. Jadi seterusnya, yang keempat itu, kita tidak ikuti perintah, permintaan, atau petunjuk apapun yang berasal dari jin yang merasuk pesakit. Umum, saya bagi contoh untuk mudah paham. Oke, contoh perintah atau permintaan jin, ia meminta menyembelih binatang sebagai syarat ia keluar dari tubuh pesakit. Atau dia meminta keluarga pesakit memasang azimat sebagai syarat dia keluar. Atau jin menyuruh pesakit dan keluarga pesakit ke kuburan orang-orang soleh. Buat tu, buat ini. Baru kononnya dia keluar. Barulah kononnya pesakit akan sembuh. Atau jin merasuk tu meminta pesakit jangan menyentuh air dan jangan solat dalam masa tertentu seperti dalam tempoh 40 hari. Jin suruh jangan solat selama 40 hari atau jin suruh jangan kena air. Bila kita kena air, kita tak boleh ambil uduk. Kita tidak solat lah. Kita ikut berak. Patutnya kita ikut perintah Allah. Jelas arahan itu, permintaan itu bertentangan dengan syariat Islam, jangan ikutlah. Sebab belum tentu, kita ikut pun belum tentu baik. Silap-silap ikut-ikut permintaan jin jadi syirik. Baik tak juga baik, baik sekejap je lah. Dia main psikologi, dia tak ganggu selama seminggu, lepas tu dia ganggu lagi semula. Jadi kita kena ingat, jin ini licik, penuh dengan tipu daya, penuh dengan talbis iblis. Jadi penuh dengan makar. Kita kena berhati-hati. Jadi kesimpulannya, jangan mengikuti permintaan jin. Sama ada permintaan yang bercanggah dengan syariat ataupun nampak tidak bercanggah dengan syariat. Hati-hati, nampak macam tidak bercanggah. Kita ikut, mula-mula satu permintaan ikut tak bercanggah. Minta lagi permintaan kedua, nampak tak bercanggah. Nanti permintaan kelima kita terlupa, yang permintaan kelima dia itu bercanggah dengan ajaran Islam, membawa kepada unsur-unsur syirik. Jadi itulah secara saya ringkaskan. Semoga bermanfaat. Kalau nak lebih lagi, selalulah baca buku-buku ruqyah. Kalau ada kemampuan beli, tak ada kemampuan beli, banyak kita share, kita kongsi buku-buku ruqyah dalam bentuk PDF, e-book. Ada kita kongsi dalam grup kita, grup Telegram Rahmatan Islam. Cari, download, baca. Baca di handphone, atau kalau di handphone ni tahu kecil skrinnya, print di kertas A4, baca. Dan kalau tak faham, kita baca, kita ada ruang untuk bertanya. Hadirlah kuliah online, tanyalah soalan. Sebab soalan-soalan di dalam kuliah online tidak semestinya soalan itu mesti berkaitan dengan tajuk yang dibentangkan pada kuliah malam tu. Kita boleh juga tanya soalan-soalan ruqyah, ataupun soalan yang berkaitan dengan ruqyah walaupun secara tidak langsung, macam contohnya bekam. Kalau kami yang pandai bekam tu boleh jawab lah. Macam saya tak berapa arif tentang bekam, saya tak boleh jawab lah. Tapi mungkin ada benda-benda lain macam urutan. Mana kami dapat jawab, kami jawab.
Terutama kalau yang memang khusus berkaitan ruqyah. Walaupun bukan topik yang dibincangkan pada malam itu, boleh tanya. Jadi kita tekan lagi satu kali slide, saya rasa penutup dah. Oke, jadi penutup sudah. Tadi itulah dia punya penghujung. Begitulah tajuk yang saya sampaikan, yaitu cara peruqyah menghadapi jin yang merasuk, sama ada perlu kita meruqyah dengan dialog atau tanpa dialog. Dan ini adalah kesinambungan uraian daripada teknik atau kaedah meruqyah 3 tahap atau 3 peringkat yang disampaikan oleh saya, nama pendek saya Sinar Ruqyah. Kalau ada lagi yang tertanya-tanya yang jarang datang, kenapa saya bertutup muka, sebab saya tidak ingin dikenali. Ramai orang yang kenal saya, yang kenal muka saya, tidak tahu saya pandai meruqyah, tidak tahu. Nanti kalau saya pergi kuliah online, nampak wajah nanti, tak tahu pula saya selama ni dia pandai meruqyah. Dan saya cuba elakkan, sebab kalau orang dah tahu, saya terlalu banyak orang nak minta ruqyah, saya bukan peruqyah sepenuh masa. Saya tolong-tolong sahaja. Saya lebih suka mendidik, membimbing. Jadi saya rasakanlah identiti sebenar saya. Tapi sebenarnya ramai juga yang tahulah, yang kenal saya. Saudara Yusuf kenal saya dan beberapa lagi yang ada juga dalam grup. Jadi itu saja dari saya. Saya akan tutup slide. Oh, ada saudara Yusuf ada juga malam ini. Saya ingatkan tak ada malam ini, dia ada juga. Alhamdulillah. Saya akan tutup slide. Maka saya akan serahkan majlis kita ini semula kepada sahabat saya, moderator kita, dan juga pengasas founder kepada grup Telegram Rawatan Islam, yang dihormati saudara saya, Coach Kamarul Azli. Jadi saya serahkan semula majlis ini kepada Coach. Silakan Coach. Okey, Alhamdulillah sedikit perkongsian daripada Ustaz Sinar. Apa yang dikongsikan adalah daripada pengalaman-pengalaman beliau sepanjang merawat. Okey, kita buka kepada sesi soal jawab. Boleh type soalan di ruangan teks juga boleh, ataupun kalau yang nak bercakap secara langsung juga boleh, insya-Allah. Seperti yang saya ingatkan, sesi kuliah pada malam ni akan ditamatkan lebih kurang pada pukul 10.45 kerana saya ada nak buat rawatan pukul 11. So saya perlu habiskan awal untuk saya bergerak ke pusat rawatan. Kita buka kepada sesi soal jawab, insya-Allah. Kalau ada soalan kita buka kepada soalan, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah pada malam ni kehadiran agak ramai, dan saya tengok ada beberapa orang perawat. Alhamdulillah, Ustaz Hafiz Shuaib juga ada join. Terima kasih kerana support grup Telegram Rawatan Islam. Okey, kita buka kepada sesi soal jawab. Soalan-soalan yang berkait pada malam ni juga boleh, ataupun soalan-soalan yang di luar daripada topik pada malam ni juga boleh kita bincangkan. Okey, so insya-Allah kalau yang mana yang di area Kuantan Pahang, boleh dapatkan rawatan dengan saya. Yang mana yang jauh, boleh juga PM saya atau Ustaz Sinar. InsyaAllah kami ada networking, kami ada kawan-kawan lain yang boleh kami rekomenkan lah. Okay. Ya Coach, kalau di Sarawak pula boleh juga hubungi Ustaz Hafiz Shuaib. Dia ada pada malam ini, dan kalau sekiranya tidak ada soalan, saya pula ingin bertanya kepada saudara Hafiz Shuaib untuk dia menceritakan mungkin sebahagian pengalamannya merawat pesakit yang kerasukan. Kalau tidak ada soalan, kalau ada soalan kita jawab soalan dulu lah daripada peserta. Okey, soalan daripada perawat sendiri. Okey, Ustaz Hafiz Shuaib ni merupakan seorang perawat yang otai juga, yang berpengalaman juga. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya apa pendapat Ustaz tentang gangguan dari pesakit yang sering menjumpai taburan duit shilling depan rumah.
adakah betul itu gangguan dari ilmu yang tidak syar'i yang diamalkan oleh pesakit sendiri atau sihir yang dihantar? Kerana ada perawat yang PM saya kata itu bukan sihir tapi ilmu tidak syar'i yang diamalkan oleh pesakit. Mohon penjelasan. So kalau tanya saya, ini lebih kepada pendapat dan pengalaman peribadi. Lebih kepada pendapat dan pengalaman peribadi yang mungkin tak akan sama. Mungkin perawat tu dia kata itu daripada ilmu yang tak syar'i. Mungkin juga. Tapi kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang saya selalu jumpa, kebanyakan kes-kes orang tabur duit shilling ni daripada sihir lah, daripada sihir. So dan biasanya juga peniaga-peniaga yang terkena juga biasanya peniaga-peniaga gerai, peniaga-peniaga kedai. Bila di kawasan, biasanya di kawasan pintu masuk dia tu selalu jumpa duit shilling. Saya kalau tanya saya, berdasarkan pengalaman saya dan pendapat saya, ianya lebih kepada ilmu sihir. Tapi tak semualah, macam cakap, mungkin perawat tadi tu dia jumpa mengikut ilmu yang diamalkan, ilmu tidak syar'i. Tapi kalau tanya saya, agak banyak kes yang saya jumpa taburan duit shilling ni sama ada di rumah ataupun di kedai, ianya terkait dengan sihir. Cuma sihir apa tu wallahu alam. Biasanya dia lebih kepada untuk menutup pintu rezeki kedai lah, biasanya macam itulah. Kebanyakan kes duit shilling ni memang kena kepada peniaga-peniaga burger, peniaga kedai makan, peniaga nasi lemak dan sebagainya. Itu atas pengalaman saya lah. Mungkin Ustaz Sinar ada pengalaman tentang sihir duit shilling ni. Terima kasih Coach. Okey, pertama saya setuju dengan apa yang Coach katakan. Dan kenapa saya setuju? Sebab kalau pengalaman peribadi secara langsung tentang duit shilling ini, saya kurang. Dari segi saya merawat, ada kes-kes yang duit shilling ni. Kalau setiap pastilah, mungkin di Sabah kurang ilmu yang ada duit shilling bertaburan ni. Jadi yang saya dapat tahu daripada cerita-cerita orang, daripada perkongsian cerita orang perawat, iaitu seperti yang Coach Kamaru katakan, selalu berlaku dalam dunia perniagaan. Orang buka kedai, restoran ada nampak di lantai-lantai dekat jalan utama nak masuk kedai ada duit shilling. Dan ceritanya yang orang cerita, perawat cerita adalah tanda-tanda ada dihantar sihir, sama ada memang orang yang lalu sana dia tabur shilling di situ, ataupun bukan dia tabur tapi petanda, ada jin halus, makhluk halus bawa ke situ. Jadi petandanya apabila kita baca ayat-ayat Quran, kita boleh ternampak muncul. Mungkin sebelum ni diletakkan buku-buku itu di alam gaib. Jadi itu dari sudut kalau pengalaman parukia di Sabah yang kami berkongsi, yang kami pernah jumpa yang bentuk macam ni lah, jarum dekat di depan pintu, atau jarum tiba-tiba jarum peniti di gumpalan bungkusan putih ada jarum peniti dijumpa. Tapi ada satu kali baru-baru berlaku kepada saya sendiri, iaitu saya tak sedar tapi isteri saya yang sedar, dia nampak duit shilling di depan pintu rumah, di luar depan pintu rumah tempat lalu lalang. Terus isteri saya beritahu, kenapa ada duit shilling? Dan ada satu keganjilan lah kepada kami, sebab duit shilling ni selalu perempuan jarang terjatuh duit shilling, sebab dia ada handbag besar. Di dalam handbag besar dia ada beg kecil lagi letak duit shilling, yang selalu akan jatuh duit shilling dari poket. Macam saya lah, lelaki kan, kita keluar seluk poket tu nak ambil satu tangan kan, nak ambil duit shilling, tapi ada beberapa duit shilling pula terjatuh. Tapi kalau di rumah, dalam rumah tu kemungkinan salin pakaian, jadi ada terjatuh duit dari poket. Tapi kalau di luar rumah tu, di pintu tapi sebelah luar, jarang berlaku. Jadi isteri saya dah beritahu terus, dan isteri saya ingatkan saya lah,
baca kena anu lah, buat sesuatu lah ruqyah. Jangan pegang duit siling tu. Jadi saya terus begitu. Jadi saya pun baca ruqyah, baca bismillahirrahmanirrahim, hembus ke arah duit siling tu, baru saya alihkan ke tepi. Lepas tu nanti ada masa tu, lepas tu baru saya baca lagi ruqyah yang lebih panjang dan buang duit siling tu. Itu pengalaman peribadi saya. Dari segi pengalaman sebagai ilmu ruqyah ni atau pengalaman ruqyah, jarang jumpalah yang ada cerita duit siling. Yang hanya saya dapat maklumat daripada kawan-kawan peruqyah, terutama yang dari Semenanjung. Macam di Sabah jarang kami bercerita pasal yang jumpa duit siling. Jadi itu tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Kalau saya juga, kalau yang pesakit yang selalu jumpa duit siling ni, saya selalu pesan kepada pesakit tu, berseluruh sikit. Doa biar banyak sikit duit siling. Setakat dia tabur 2-3% tu nak buat apa? Tabur banyak-banyak seguni, saya kata. So nak tabur duit siling tu biar seguni tu tabur. Nak tabur sikit-sikit buat apa? Duit tu kan rezeki. Duit tu, kalau tanya saya lah, duit tu kan rezeki. So kalau kata ada unsur-unsur macam pelik, tiba-tiba orang banyak tabur duit, jerit, kita berseluruh sikit kat tapak tu. Kalau rasa nak tabur, taburlah banyak sikit. Setakat 2%, 3% ni buat apa? Tabur seguni kita. Boleh ke aku nak beli barang-barang dapur ke apa ke? Sebab bagi saya, duit siling tu merupakan rezeki. So kalau tanya saya, kita kutip-kutip, rendam dalam air ruqyah, kita guna je lah duit tu. Bukan, jangan buang lah, sebab ianya duit rezeki kita. Okay, so itu yang saya selalu pesan jugalah kepada pesakit-pesakit yang bagi tahu kalau ada masalah melibatkan duit-duit siling ni. Okay, kita buka lagi kepada soalan-soalan. Jika ada soalan boleh terus bertanya soalan. Okay, nak tanya direct pun boleh, nak type pun boleh. Samalah. Okay, seperti Ustaz Hafiz ingat juga, kalau rasa nak tabur duit tu, tabur duit banyak sikit. Betul, taburlah beberapa keping-keping 100-100, duit 100-100 ke. Lepas tu panggil saya, jadi saya akan ruqyah, saya baca-baca doa, hembus, lepas tu duit tu saya boleh katakan dengan pesakit, tak boleh simpan, biar peruqyah simpan. Lepas tu saya pergi shopping mall lah, pergi supermarket beli barang. Okay, kita buka lagi kepada sesi soal jawab. So insyaAllah, Alhamdulillah juga minggu lepas khusus asas ruqyah saya berjaya anjurkan di Kuantan, dan Alhamdulillah ada lebih kurang dalam 18 orang peserta. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. So insyaAllah dalam bulan Jun ini nanti saya akan buka lagi untuk khusus. Cuma insyaAllah bulan Jun ni saya akan buka modul yang intensif untuk menjadi perawat, iaitu khusus selama 6 bulan. So yang mana yang di Semenanjung, yang mana yang betul-betul nak belajar, nak menjadi perawat, nak mendalami teknik-teknik secara terperinci, kena datang setiap bulan lah ke Kuantan. Khusus ni saya tak akan ajar online. Saya ulang, saya memang tak akan ajar online sebab ianya melibatkan kemahiran. So saya nak tunjuk point, saya nak picit point di mana, insyaAllah dalam bulan Jun, mungkin hujung-hujung bulan Jun, cuma tak tetapkan date lagi. Lately ni saya sibuk sikit dengan shutdown. So insyaAllah bulan Jun nanti, seminggu 2 nanti saya akan keluarkan iklan untuk khusus di bulan Jun ni nantilah. So yang mana yang rasa berminat kena hadir di Kuantan lah. Sebab kalau sesi batch yang lepas ada seorang peserta, seorang Kak Salbiah, peserta daripada Kulim, perempuan, dia setiap bulan datang bersama dengan suami dia tolong drive, datang ke pusat rawatan setiap bulan berulang alik selama 6 bulan. Cukup cekal, nak bayar yuran lagi, nak datang, nak kos minyak lagi, nak datang, kos makan minum lagi, nak datang selama 6 bulan. Dan Alhamdulillah beliau berjaya habiskan kursus tu selama 6 bulan dan mendapat ijazah dan sanad penuh lah orang kata. So insyaAllah kursus ni saya akan buka lagi di bulan Jun nanti. Kita buka lagi kepada sesi soalan. Coach, baru saya teringat, saya ada message di grup tadi yang saya nak ijazahkan satu doa. Mungkin karena soalan belum ada, bagus saya ijazahkan satu doa ringkas, pendek,
untuk saya baca dan yang lain ikut baca tanpa buka mikrofon. Lepas tu saya katakan saya ijazahkan sebab saya dah bagi tahu. Sebenarnya doa ringkas saya yang semua dah tahu, iaitu la haula wala quwata illa billah, zikir daripada buku ni. Jadi nanti sesiapa yang ada e-book ni boleh rujuk. Saya secara ringkas saya baca 3 kali, lepas tu saya katakan saya ijazahkan. Siapa yang nak tahu lebih lanjut mungkin boleh baca dari buku ni lah, dia punya huraian, dia punya hadis. Jadi saya baca saja sekali begitu, dan yang siapa nak ikut boleh ikut, dan saya terus kata saya ijazahkan secara ringkas ya. Okey, zikir hauqalah, namanya hauqalah, sebutannya la haula wala quwata illa billah, yang bermaksud tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan ada satu hadis, ada banyak mungkin hadis, tetapi yang satu hadis yang dalam buku saya ini saya cuma ambil satu hadis tentang fadilat la haula wala quwata illa billah, iaitu hadis berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa membaca la haula wala quwata illa billah, maka itu adalah penyembuh dari 99 jenis penyakit, dan yang paling ringan adalah kegelisahan. Hadis riwayat Tabarani. Cuma ada beberapa buku yang saya rujuk, ada mengatakan hadis ni hadis sahih, tapi ada pula ulama yang mengatakan hadis ni daif. Tapi tak sampailah taraf palsu. Ada mengatakan sahih, ada mengatakan daif. Tengok dalam ilmu hadis pun ni ada perbezaan pendapat, khilaf. Jadi yang cantiknya dia dalam hadis ni mengatakan paling ringan yang boleh disembuhkan dengan bacaan ni adalah kegelisahan. Iaitu sakit-sakit yang melibatkan kejiwaan. Mungkin dia termasuk juga depression, anxiety, apa semua. Jadi siapa yang ada depression, anxiety, ada penyakit jiwa, bagus amalkan zikir ini, la haula wala quwata illa billah. Boleh diamalkan sebagai wirid harian, pagi petang dibaca, dan boleh diamalkan sebelum membaca ayat-ayat ruqyah sebagai muqaddimah ruqyah, atau boleh juga diamalkan untuk doa-doa ruqyah umum. Boleh baca di antara ayat-ayat ruqyah, boleh diselitkan baca zikir ini, boleh baca hembus di air dan minum di air, dan dibaca dengan doa-doa lain. Jadi dengan ini saya baca sekali lagi dan saya akan katakan saya ijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah, yang bermaksud tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan dengan ini saya ijazahkan zikir ini untuk diamalkan oleh sesiapa yang hadir pada malam ini. Semoga bermanfaat, insya-Allah. Itu saya dari saya berkenaan dengan mengajar dan mengijazahkan zikir ini. Saya serahkan semula kepada Coach Kamal. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar atas perkongsian ilmu tersebut. So alhamdulillah. Ya, Tuan Abdul Halim ada raise hand, nak cakap direct pun boleh. Nak bertanya direct pun boleh, Tuan Abdul Halim. Silakan. Ada soalan? Tentang Ustaz Hafiz, nanti buku ni nanti saya share semula di grup Telegram Rawatan Islam. E-book ni nanti saya akan share semula, boleh download, insya-Allah. Yang ini saya dah print asalnya dalam bentuk soft copy. Boleh print sendirilah. Lepas tu download dan print sendiri. Okey, insya-Allah kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa itu saja kelas untuk malam ni. Saya perlu stop awal untuk saya ke pusat rawatan, insya-Allah. Insya-Allah saya serahkan kepada Ustaz Sinar untuk kata-kata penutup. Terima kasih Coach. Alhamdulillah, selain ada kehadiran orang-orang lama yang selalu hadir, kita juga dapat juga kehadiran orang-orang mungkin yang baru, dan juga ada sahabat kita seorang peruqyah yang berpengalaman, dah lama belajar ilmu ruqyah, dah merawat dari Johor sehingga dia balik ke Sarawak, merawat di Sarawak, dan dia menubuhkan satu, mereka ada jemaah di mirip-mirip dengan jemaah saya, iaitu namanya
kalau di Sarawak, Sahabat Ruqyah Sarawak. Kumpulan kami sini, tapi kumpulan tidak rasmi lah, ini bukan nama persatuan, Sahabat Ruqyah Anda. Jadi yaitu Saudara Hafiz Suid. Jadi terima kasih hari ini saya ya tahulah kalau dulu dia ada hadir tapi karena ramai orang tak perasan, tapi hari ini Coach Kamaru perasan dan saya pun perasan, dan terima kasih banyak-banyak. Ada Peruqyah juga yang support grup ini, kita punya majlis dan hadir. Jadi kami ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Kami memang mengalukan, dan alhamdulillah pada dekat penghujung ni kita dapat mencecah juga 20 orang. Kami mengalu-alukan untuk orang hadir lebih cantik paling 20 orang ke atas lah yang hadir. Tapi kalau tak hadir banyak pun, selagi kami terdaya, kami teruskan juga, sebab orang dah, sahabat-sahabat kita dah bayar Google Meet ini untuk 1 tahun, kita akan sampaikan. Tapi kalau boleh hadirlah ramai-ramai, bagi tahu yang lain. Dan ini kuliah online ni, dia bukan terhad kepada ahli grup Telegram Rawatan Islam. Siapa-siapa pun yang minat ruqyah boleh masuk, kalaupun dia belum lagi ahli grup Telegram Rawatan Islam. Jadi siapa-siapa macam Ustaz Hafiz Suib, kalau dia ada kawan-kawan orang Sarawak yang berminat menghadiri mingguan, untuk walaupun dah pandai, mungkin dah ada ilmu ruqyah, tapi berkongsi-kongsi maklumat, bawa mereka, ajak mereka, boleh hubungi Coach Kamaru untuk tahu macam mana nak dapatkan link. Tapi biasanya itulah link tu akan yang diutamakan akan dikongsi di dalam grup Telegram Rawatan Islam. Jadi itu saya daripada saya ucapkan terima kasih. Maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersasul kata, terutama kalau sahabat-sahabat kita dari Semenanjung, saya orang Sabah, kadang-kadang ada bahasa Sabah ni tidak terasa kasar pada telinga orang Sabah, tapi mungkin terasa kasar di telinga sahabat kita di Semenanjung. Jadi saya mohon maaf lah kalau ada yang saya tanpa sedari tersilap kata, terkasar bahasa. Jadi dengan itu saja saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dan silap, dan saya serahkan semula kepada Coach Kamaru. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Okey, yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan saya dan Ustaz Sinar. InsyaAllah kita akan sambung lagi siri kuliah kita di minggu hadapan. InsyaAllah pada hari yang sama, masa yang lebih kurang sama, pada hari Selasa. InsyaAllah saya mohon maaf kalau ada salah dan silap sepanjang program pada malam ini. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, alhamdulillah, insyaAllah recording Google Meet ni juga akan di-upload ke YouTube saya, insyaAllah dalam masa 3-4 hari lagi, insyaAllah. Okay, sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan pula. Assalamualaikum.